Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Sebut sahaja pasal fisioterapi, tentu anda semua membayangkan urutan atlet yang terselia. Tahukah anda apa itu fisioterapi? Dan bagaimana fisioterapi dilakukan kepada ahli-ahli sukan? Minggu ini kita akan teroka teknologi yang melibatkan fisioterapi sukan di Malaysia. Jom! Fisioterapi sukan ialah terapi fizikal yang disesuaikan khusus untuk kecederaan atau pemulihan berkaitan aktiviti sukan dan rekreasi. Pakar atau ahli fisioterapi akan merawat atlet yang mengalami kecederaan akibat aktiviti sukan. Mereka akan mengenal pasti kecederaan dan kemudian merangka program untuk memperbaiki pergerakan dan fungsi anggota yang cedera. Dia lebih kepada unit sokongan kepada doktor pakar ataupun doktor di luar sana. Tidak boleh disamakan tukang urut. Memang di dalam silibus, di dalam apa yang kita belajar, urut ni juga memang kita ada buat. Tapi bukan main kita ni tukang urut. Sebenarnya fisioterapi dalam sukan lebih daripada sekadar urutan. Teknologi digunakan dalam rawatan fisioterapi atlet bagi memastikan atlet cepat pulih dari kecederaan. Semasa bersukan, kecederaan adalah sudah seperti menjadi perkara biasa bagi atlet. Namun apa yang penting adalah macam mana kita nak elakkan daripada kecederaan berlaku dan andai kata kalau kecederaan telah berlaku, bagaimana supaya kita dapat pulih secepat mungkin supaya atlet dapat kembali bersukan. Institut Sukan Negara merupakan pusat setempat yang menawarkan perkhidmatan rawatan dan pemulihan khususnya untuk ahli sukan termasuklah rawatan terapi. ISN mempunyai peralatan dan pakar yang mengendalikan kes-kes berkaitan kecederaan sukan. Kita involve di hospital seperti kita boleh involve dalam cardiorespiratory. Contohnya dalam bahagian pediatrik. Pediatrik ni lebih bahagian kanak-kanak. Geriatrik ni orang tua. Musculoskeletal ni yang lebih kepada sport injury ni lah. And then neurology ni lebih kepada kalau tengok orang stroke dan sebagainya tu. And then juga ada lebih kepada ada juga dalam kita terlibat dalam program-program pemulihan orang-orang kurang upaya di luar. Fisioterapi ni dia boleh merangkumi semua. Di ISN kami hanya menumpukan kepada satu sahaja prospek iaitu musculoskeletal injury. Musculoskeletal ni lebih, kalau di sini kita panggil lebih kepada sport injury lah. Istilah kecederaan sukan merujuk kepada jenis kecederaan yang paling biasa berlaku semasa aktiviti sukan, sama ada ketika latihan maupun ketika perlawanan. Antara peralatan dan kaedah rawatan yang ditawarkan di sini ialah TK terapi, laser terapi, ultrasound terapi dan shockwave terapi. Institut Sukan Negara mempunyai kelengkapan fisioterapi yang canggih dan terkini. Antara jenis rawatan fisio adalah terapi TK, terapi ultrasound, terapi radiofrekuensi, terapi laser dan terapi shockwave. Setiap jenis rawatan digunakan mengikut kesesuaian dan jenis kecederaan yang dialami oleh atlet. TK terapi adalah teknologi yang paling terkini yang ada di Malaysia. Teknologi ini lebih baik berbanding kaedah ultrasound. TK terapi ni adalah satu rawatan yang terkini. Dia berasaskan radiofrekuensi yang di mana dia menghasilkan
haba di dalam kawasan otot ataupun ligamen tersebut untuk lebih cepat dia pulih. Maknanya TK terapi ni dia lagi advance daripada ultrasound terapi tersebut. Contoh kalau ultrasound terapi ni kita perlukan di antara 5 hingga 6 sesi baru kita nampak dia punya tindak balas. Macam contoh kalau TK terapi ni sendiri, kita hanya memerlukan di antara maybe kadang-kadang satu sesi pun boleh nampak kesan dia, dan juga kadang-kadang kita akan berikan selama 3 sesi. Daripada 3 sesi tu kita akan nampak 50% recovery dah ada kat situ. Kaedah lain yang ada di sini ialah laser terapi. Laser terapi digunakan untuk melegakan kesakitan, mempercepatkan penyembuhan dan mengurangkan keradangan. Laser terapi ni dia ada tahap-tahap dia. Contoh kat sini kita ada high frequency laser lah, dan juga low frequency laser. Sebab laser terapi ni memang telah dihasilkan sesuai untuk rawatan tisu-tisu badan kita lah. Terdapat juga rawatan dengan kaedah shockwave terapi. Shockwave terapi ialah rawatan yang merangsang proses penyembuhan semula jadi badan. Ia boleh melegakan kesakitan dan menggalakkan penyembuhan tendon, ligamen dan tisu lembut lain yang tercedera. Rawatan shockwave ni dia membantu kita untuk melembutkan semula bahagian parut-parut yang pada otot tersebut. Dengan itu kita boleh merawat kawasan otot tersebut dengan lebih cepatlah. Dan bila parut-parut tersebut dah semakin lembut, and then lebih senang kita nak regangkan balik otot-otot tersebut. Jika berlaku kecederaan, tempoh masa rawatan dan pemulihan adalah sangat-sangat penting. Prestasi atlet semakin menurun jika ia mengambil masa yang lama untuk pemulihan. Rachel Yeoh merupakan atlet gimnas Malaysia yang mendapatkan rawatan pemulihan di sini. Beliau tercedera ketika menjalani latihan. Biasanya kalau terjatuh, sometimes kita akan terselir kaki ataupun tak boleh nak predict lah macam mana jatuh semua tu. So bila dah jatuh tu, then akan datang balik ke ISN lah untuk check up. Bagi atlet berprestasi tinggi, mereka lebih berisiko untuk mendapat kecederaan. Di ISN, fisioterapis menyediakan penilaian terperinci berdasarkan kepakaran mereka, mengambil kira kajian terkini melibatkan rawatan dan rehabilitasi yang lebih efektif. Selain itu, atlet diberi pendidikan dan pengetahuan berkaitan pencegahan kecederaan sukan bagi mengurangkan risiko ketika latihan dan pertandingan. Pakar fisio perlu memastikan kecederaan atlet benar-benar pulih sebelum membenarkan atlet kembali bersukan. Kaedah rawatan yang menggunakan teknologi moden akan mempercepatkan pemulihan atlet. Fasiliti dan tenaga pakar yang disediakan oleh ISN banyak membantu atlet-atlet di Malaysia. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali dengan lebih banyak teknologi yang berkaitan dengan sukan. Selepas aktiviti sukan, sama ada latihan atau perlawanan, atlet sukan profesional akan melakukan sesi pemulihan. Tahukah anda kenapa sesi pemulihan ini penting untuk mereka? Mari kita teroka teknologi yang membantu atlet bagi sesi pemulihan ini. Pemulihan ini penting untuk meningkatkan peredaran darah atlet dan membantu mengeluarkan bahan buangan dari tisu lembut yang telah dipecahkan oleh badan ketika aktiviti sukan yang intensif. Aliran darah yang segar kemudiannya mengeluarkan nutrien yang membantu membaiki dan membina sebula otot, tendon dan ligamen. Setiap kali selepas sukan, antara rawatan yang diperlukan atlet adalah urutan.
Walau bagaimanapun, untuk perlawanan bola sepak misalnya, tentulah sesuatu pasukan tidak mampu untuk bawa seramai 11 orang tukang urut. Teknologi yang akan saya bawa kali ini ialah seumpama kita membawa 11 tukang urut bagi satu pasukan bola. Macam mana ya? Alat ini dipanggil boot pemulihan atau recovery boot. Kita nak tahu juga apa pandangan fisioterapi tentang boot seperti ini. Antara teknik rawatan yang kita boleh gunakan adalah compression boot. Itu adalah salah satu teknik yang baru diperkenalkan di Malaysia ini, dan saya juga pernah ada pengalaman menggunakannya bersama atlet saya, dan saya mendapat feedback yang bagus daripada penggunaannya, dan lazimnya digunakan adalah untuk mereka yang berlatih dengan pada tahap yang tinggi, dan kebiasaannya mereka perlukan masa yang singkat untuk pemulihan itu. So penggunaan compression boot ni adalah salah satu kaedah yang saya pernah gunakan dan berjaya untuk mendapat pemulihan yang secukupnya dan secepatnya kepada atlet saya. So, produk ini adalah berasaskan sistem recovery untuk bahagian bawah. Boleh juga digunakan untuk bahagian atas seperti bahu, pinggan dan sebagainya. Di mana saya nampak ketika saya berasis sebagai atlet negara, kita menggunakan produk ini, tapi kita perlu mengimport daripada negara luar dan dia mengeluarkan kos yang lebih besar. Setelah melakukan beberapa research dan study, saya dapati ada peluang untuk mengeluarkan produk yang serupa tapi dengan harga kos yang lebih berpatutan, maka lebih ramai orang atau atlet boleh menggunakan produk ini untuk recovery mereka ketika bersukan. Boot ini adalah sistem pemulihan di bahagian-bahagian tertentu di badan. Boleh dikatakan, boot ini menggantikan kaedah konvensional iaitu urut terapi. Cara pakaiannya sangat mudah, tak perlu fikir banyak. So dia hanya perlu pakai selepas mereka melakukan aktiviti sukan. Sebaiknya lebih kurang 30 minit sehingga 1 jam selepas melakukan aktiviti sukan. Dengan memakai alat ini, mereka dapat membantu mengurangkan rasa sengal, rasa sakit-sakit selepas bersukan. Kerana apabila kita bersukan, dia akan ada satu build up of lactic acid pada bahagian kaki kita. Dengan menggunakan alat ini, dia dapat meng-flush lactic acid ini daripada kaki kita ke tempat lain dan mengeluarkan waste product daripada badan kita dengan lebih cepat. Jadi badan kita atau kaki kita akan rasa lebih segar pada keesokan harinya. Recovery boot adalah boot pemulihan versi tempatan yang boleh diperolehi dalam kos yang jauh lebih rendah berbanding produk sama yang diimport. Ia memberi pilihan kepada atlet untuk memiliki dengan belanja yang lebih murah. Yang pertama, kita harus menyarung boot tu kedua-dua belah kaki, kanan dan kiri. Kita ada beberapa saiz, so kita boleh pakai mengikut kesesuaian panjang kaki kita. Okay, setelah kita pakai, kita akan pilih mode. Dia ada beberapa mode, ada sehingga 4 ke 5 mode ikut apa mode yang kita nak tu. Dan juga kita boleh juga pilih pressure dia ataupun tekanan dia. Nak kuat ke, nak slow ke, nak sederhana ke, bergantung kepada keadaan kaki kita kepada ketika itu dan juga bergantung kepada pakar atau fisioterapi mengenai program yang sesuai untuk kita. Jika kita tengok dari segi teknologi, alat ini adalah sangat portable. Kita jika bandingkan dengan untuk secara tradisionalnya, kita mengganti mesua kita. So mungkin selama ini kita kena bawa kita punya
tukang urut ke mana-mana sahaja selepas bersukan, especially untuk atlet yang elite. Mereka perlukan mensua untuk recovery yang bagus. Tapi dengan adanya produk ini, mereka tidak perlu lagi membawa jururut ke mana-mana sahaja kerana alat ini boleh membantu mereka untuk mempercepatkan proses recovery mereka. Kewujudan teknologi seperti ini memberi kemudahan kepada atlet. Ia turut boleh dibawa ke mana sahaja mengikut keperluan atlet. Kita berehat sebentar. Selepas ini, kita teroka kaedah terapi mandi ais pula. Tunggu! Pernahkah anda menggunakan ais selepas mengalami apa-apa kecederaan? Secara umumnya, semua orang tahu bahawa ais boleh digunakan untuk merawat. Nak tahu lebih lanjut tentang teknologi hydrotherapy? Macam mana kecederaan sukan boleh dirawat dengan air? Mandi ais selepas aktiviti sukan adalah kaedah konvensional dilakukan oleh atlet sejak daripada dulu. Ia sebenarnya adalah kaedah pemulihan yang disebut sebagai hydrotherapy. Hydrotherapy adalah kaedah rawatan menggunakan terapi air untuk membantu mempercepatkan proses pemulihan badan atlet sewaktu latihan harian maupun pertandingan yang berpanjangan. Di Institut Sukan Negara (ISN), kemudahan hidroterapi disediakan kepada atlet secara lebih sistematik. Rawatan ini menggunakan 2 buah kolam, satu kolam air panas manakala satu lagi kolam air sejuk. Tapi bagaimana 2 suhu berbeza, panas dan sejuk, mampu merawat kecederaan dalam sukan? Hydrotherapy lab ni kita gunakan 2 air sejuk dan air panas. Air sejuk kita set kepada 11 degree Celsius, air panas kita set kepada 40 degree Celsius. So bila seseorang atlet dia masuk ke dalam air sejuk, dia akan berlaku vasoconstriction di mana sel-sel darah dia akan mengecut, dan bila dia pergi ke air panas akan berlaku vasodilation bila sel-sel darah dia akan mengembang. So, darah dia dapat mengalir dengan lagi laju pergi kepada dia punya jantung dan dia punya paru-paru, dan waste product dapat di-remove keluar dengan lagi laju lah. Rawatan dengan rendaman air sejuk, cold water immersion, dengan suhu 10 hingga 15 darjah Celsius selama 5 hingga 15 minit, dan rendaman air panas, contrast water immersion, dengan suhu 38 hingga 40 degree Celsius selama 15 minit membantu mengurangkan kadar jantung dan output jantung serta meningkatkan tekanan darah arteri dan rintangan periferal sekaligus mengurangkan suhu badan. Metod untuk membuat recovery menggunakan air, dia ada beberapa jenis dan beberapa metod. It depend on atlet dia biasa dengan metod yang mana satu. Tapi selalunya metod yang biasa digunakan adalah 1 minit di air sejuk, 1 minit di air panas. Dan diorang akan ulang ni sehingga 6 set. Sekurang-kurangnya 6 set. Dengan bergerak antara kolam air sejuk dan kolam air panas dalam tempoh yang pendek, urat-urat kita mengembang dan mengecut secara berkala. Jadi macam mana ia boleh merawat? Nak tahu? Semasa urat kita mengembang dalam air panas, ia akan melancarkan perjalanan darah kita ke seluruh badan. Semasa urat kita mengecut pula,
ia bertindak memerah keluar semua sel-sel mati sehingga dapat dikeluarkan dari badan kita. Matlamat hidroterapi adalah untuk merehatkan otot, meningkatkan julat pergerakan sendi, kekuatan otot dan mengurangkan kesakitan dalam persekitaran yang selamat dan menyeronokkan. Kaedah ini membantu dalam mengurangkan ketegangan otot dan keletihan yang disebabkan latihan. Semasa kita melakukan ice bath ni, especially yang manual punya, kita perlukan termometer. Kalau kita tak gunakan termometer, kita expose kita punya atlet kepada risiko untuk frostbite. Frostbite maksudnya terlampau sejuk sampai dia ada injury kat dia punya kulit. So, untuk prevent benda ni terjadi, kita harus ada termometer. Teknik ini tidak tertakluk kepada makmal hidroterapi yang ada di Institut Sukan Negara sahaja. Tetapi, teknik ini turut boleh dilakukan di lapangan atau mana-mana lokasi perlawanan termasuk luar negara dengan menggunakan set mudah alih. Hidroterapi lab kat sini adalah pemenang kat sini, tetapi kita juga ada portable punya ekosistem di mana kita boleh angkat dia pergi ke venue. Kadang-kadang kita ambil juga dia night flight pergi ke overseas dan juga kita bawa dia kepada contohnya cycling track, kita bawa ke sana juga untuk melakukan recovery kat situ. Teknik pemulihan secara hidroterapi ini nampak mudah, tapi ia tetap perlu dilakukan dengan kaedah yang betul. Dengan kaedah yang betul, atlet dapat menjalani proses pemulihan dengan lebih cepat dan boleh kembali beraksi di lapangan dengan lebih cergas. Itu sahaja topik kita pada minggu ini. Pastinya banyak topik yang lebih menarik kita akan sajikan pada minggu hadapan dalam program Game Changer.